Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Verify Halal TV. Saya Nur Iziati binti Mat Rahim dari Halal Center of Excellence akan menjadi hos anda pada hari ini. Alhamdulillah, bersama-sama dengan kita yang berusaha Ustaz Muhammad Naim bin Muhammad Aziz, pegawai khas kepada Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jawi, Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Harapnya sama dengan Ustaz jugalah. Alhamdulillah. Sihat seadanya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Sungai Commerce yang sudi untuk menjemput saya dan sedikit sebanyak berkongsi maklumat berkaitan topik halal ini, dan khususnya pada hari ini satu sesi yang sangat bermakna buat saya kerana seumpamanya close up session pertemuan untuk saya berkongsilah bagaimana perjalanan yang saya dah bina bersama dengan keluarga halal ini. Alhamdulillah, sedikit latar belakang awal saya merupakan anak kelahiran negeri Kedah Darul Aman dan merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Alhamdulillah, saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Lalu Melintang Kedah dan kemudian lulus dengan jayanya, cemerlangnya ujian penyelesaian sekolah rendah dan ditawarkan pengajian peringkat menengah di Maktab Mahmud Al-Usta Kedah. Di situlah perjalanan awal bermula bila mana saya didedahkan dengan penggunaan 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggeris dan juga tentunya bahasa ibunda di peringkat sekolah Maktab Mahmud tersebut. Alhamdulillah, merupakan sekolah yang tersohor di utara Semenanjung. Berkat kejayaan di peringkat tingkatan 5 di Maktab Mahmud, maka saya berpeluang untuk melanjutkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang juga kesinambungan daripada sekolah peringkat menengah saya itu menggunakan 3 bahasa. Maknanya pendedahan itu terus saya dapat dan bidang pengajian yang saya ceburi pengajian Al-Quran dan juga Sunnah. So saya major dalam pengajian Al-Quran dan Sunnah, minornya dalam Political Science. 4 tahun menimba ilmu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Akhirnya pada tahun 2005 maknanya mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya memulakan langkah di alam pekerjaan pada tahun 2006 dan direzekikan oleh Allah SWT saya bersama-sama dengan tim ataupun Jabatan Agama Islam di peringkat persekutuan yang dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. So di situlah bermulanya langkah pertama dalam industri halal ini apabila saya diberikan tanggungjawab dan kepercayaan untuk bersama-sama dengan bahagian hak halal pada tahun 2006. Maknanya perjalanan daripada 2006 sehinggalah sekarang tentunya perjalanan yang saya kira sangat panjang kalau dilihat kepada proses ataupun bagaimana pergerakan industri halal ini. Saya boleh katakan maknanya saya adalah antara generasi yang telah bersama dengan arus daripada awal permulaan perkembangan industri halal itu sehinggalah kepada tahun sekarang ini. Alhamdulillah. Perjalanan di bahagian hak halal tentunya satu proses pembinaan kemahiran, pembinaan kepakaran yang pada saya ianya sangat unik kerana tentunya kita sebut halal ini kita tidak hanya sekadar membayangkan kita tengok logo halal begitu aja, tetapi apabila kita berada di medan tersebut kita dapat menilai, dapat memahami rupa-rupanya skop halal yang kita bincangkan ataupun lebih spesifiknya industri halal ini ia terlalu luas. Sebahagian dari kita mungkin menganggapkan halal cukuplah, maknanya kita dah tengok logo tu, okay, that's it lah.
Rupa-rupanya tidak. Ianya satu proses, dan juga ia memerlukan satu usaha untuk membina kesedaran masyarakat untuk cakna tentang isu halal ini, kerana dia terlalu unik. Ianya melibatkan soal kata bagaimana kita nak rangkumkan di antara aspek syariah dan bagaimana kita nak mergekan dengan aspek teknikal yang lebih saintifik. Dan perjalanan itu saya bersama dengan arus itu daripada 2006 sehinggalah 2020. Bagi saya ianya suatu pengalaman yang sangat berharga, bermula daripada saya bertatih awal dalam industri halal ni sebagai juru audit. Di situlah titik permulaan untuk saya mula membuka minda, membuka mata. Rupa-rupanya lebih besar lagi bidang berkaitan dengan halal ini. Maknanya alhamdulillah lah, berbekalkan pada kesinambungan pengajian dan latar belakang pendidikan saya daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan akhirnya peringkat universiti, rupa-rupanya ada hikmah yang besar, dan saya bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga berada dalam bidang halal ini dapat implement mengajar Al-Quran dan Sunnah itu, yang tentunya yang menjadi asas dalam aspek industri halal ini. Bagaimana kita nak memahami sudut kefatwaan dalam kita nak membuat sesuatu keputusan terhadap persetujuan halal ini khususnya. Tentunya bila sebut industri halal ni, kita bukan hanya melihat dalam konteks negara saja, dalam negara, tapi ianya meliputi luar daripada border ataupun sempadan negara kita, kerana proses ataupun ekosistem industri halal ini kita saling berkait rapat dengan soal aktiviti import dan ekspor dan sebagainya. Kalau saya boleh sebutkan sedikit bagaimana pelibatan dan juga kepercayaan, tanggungjawab yang diberikan kepada saya, khususnya di tahun-tahun terakhir saya bersama dengan bahagian Hak Halal, khususnya Majlis Halal Malaysia pada tahun 2020. Saya sebut awal tadi daripada 2006 saya bersama dengan bahagian Hak Halal sebagai juru audit. Maknanya pada ketika itu saya menguruskan pemeriksaan di lapangan permohonan halal dalam negara, kurang lebih dalam 4 tahun setengah begitu. Dan hasil daripada kita turun padang tu, rupa-rupanya kita akan lebih nampak melihat bagaimana keadaan industri kita di peringkat bawah, di peringkat lapangan tu. Kita dapat melihat dengan mata kita sendiri bagaimana committed dan berusahanya pihak-pihak industri ini untuk menyediakan satu jaminan bila mana pemeriksa ataupun berita halal turun ni. Tentunya persepsi bagi pemohon ni, dia kata auditor datang turun ke lapangan ni nak mencari kesalahan. Tapi saya pada ketika itu saya dengan rakan-rakan kita cuba membawa satu pendekatan yang baru dan pemahaman yang baru, dan benda itu juga yang kita cuba sampaikan, bahawa kita sebut kata auditor perjalanan halal ini datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi kita nak mencari kesempurnaan. Bagaimana pihak pemohon nak represent benda itu. Alhamdulillah 4 tahun itu pelbagai jenis permohonan yang saya dapat, kita dapat tengok, kita periksa satu persatu dari aspek maknanya kehalalannya, penggunaan ramuannya dan sebagainya. Saya juga terlibat untuk melihat pada ketika itu bukan hanya soal kata makanan, memang pada awalnya makanan lah ataupun food inilah yang menjadi keutamaan pada ketika itu. Tetapi saya juga melihat kepada permohonan-permohonan dari segi perisa makanan yang lain dan juga produk kesihatan dan juga kosmetik. Ini pada peringkat awal 4 tahun itu memang satu masa yang sangat berharga. Kemudian saya diberikan amanah selepas menjadi juru audit, diberikan pengalaman untuk mengendalikan aspek-aspek penguasaan. Jadi ataupun disebut sebagai enforcement officer lah. Selepas dah 4 tahun menjadi juru audit, pada ketika itu alhamdulillah pengalaman terus bertambah kerana kita menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa yang lain, turun ke lapangan.
Manakala pengauditan tadi, maknanya rutin biasa, kita datang membuat pemeriksaan sebelum kita berikan pengesahan halal. Tapi dalam peringkat ataupun tanggungjawab yang kedua diberikan, saya diberikan amanah untuk menjalankan proses ataupun prosedur penguatkuasaan. Alhamdulillah itu berlanjutan saya kira dalam 3 tahun lebih, 3 tahun plus macam tu. Berbekalkan dua segmen aktiviti utama di peringkat persediaan halal ini, pengauditan dan penguatkuasaan. Dari situlah saya mula diberikan kepercayaan untuk mengemudi dan mengetuai seksyen strategi antarabangsa. Dan di sinilah bermula tanggungjawab. Kalau sebelum ni fokus kepada dalam negara banyaknya, dan kini amanah dan tanggungjawab itu diberikan untuk saya mengendalikan dan melaksanakan tugasan-tugasan khususnya bilateral dan juga multilateral, termasuklah yang disebutkan oleh moderator tadi, iaitu aspek untuk memberikan pengiktirafan kepada badan-badan persediaan halal luar negara. Baik, kalau kita sebut kata badan-badan persediaan halal luar negara ini, apa sebenarnya dan kenapa Malaysia menggerakkan usaha untuk memberikan pengiktirafan kepada badan-badan persediaan halal luar negara ini? Kita kena faham bahawa satu proses dan juga matlamat persediaan halal ini adalah kita nak berkongsi kebaikan dengan semua orang melalui wadah bahawa produk ini berkualiti, produk ini selamat, produk ini dijamin, produk ini diberi garanti tentang kualiti dan sebagainya. Itu kita hadaf dan juga tujuan yang tersirat di sebalik usaha untuk kita menaikkan industri halal ini. Dan kita nak menunjukkan bahawa syariah ataupun Islam itu amat menitikberatkan soal kata selamat, kualiti, ada jaminan dan sebagainya. Kalau dalam negara, mana kita di peringkat Persekutuan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun Jabatan Agama Islam Negeri mempunyai otoriti untuk membuat pemantauan, membuat pemeriksaan, memberi perakuan dan sebagainya. Namun di sana ada keperluan bila mana berlakunya transaksi ataupun import produk ke dalam negara. Maka di sinilah kita memerlukan satu pihak yang memberikan jaminan kepada produk itu halal, selamat, berkualiti untuk dibawa masuk ke dalam negara. Maka di situlah lahirnya inisiatif untuk memberikan pengiktirafan kepada badan-badan persediaan halal luar negara. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah organisasi yang berdaftar, yang sah, yang beroperasi di mana-mana negara. Maknanya sebagai contohlah, kalau kita ambil di Australia sebagai contohnya, maka di sana ada badan-badan, organisasi-organisasi yang telah pun berjalan dengan rasminya di negara tersebut, dan mereka memberikan pengesahan halal kepada produk-produk yang nak dibawa masuk ke dalam negara kita. Sebagai contoh yang paling dekat, mana kita sebut Australia ni kebanyakannya produk-produk daging, produk-produk haiwan dibawa masuk. Jadi menjadi keperluan, maknanya adanya sebuah organisasi yang memberikan jaminan ataupun pengesahan halal ke atas produk daging tersebut sebelum nak dibawa masuk ke dalam negara. Jadi di sinilah lahirnya keperluan untuk kita menjamin organisasi tersebut supaya jaminan halal yang diberikan kepada produk tadi itu berada dalam lingkungan ataupun selaras dengan kita punya piawaian yang kita tetapkan. Maka terlebih awal, kalau peringkat awal dulu sejarahnya bermula di Australia lah, antara pelopor terawal kita berikan pengiktirafan kepada badan-badan persediaan halal ini. Kemudian diikutilah dengan negara-negara lain yang ada aktiviti import produk ke dalam negara. Kerana sebagaimana saya sebut tadi lah, maknanya badan persediaan halal ini akan menjadi pemantau lah ataupun pemberi pengesahan halal kepada produk tersebut sebelum nak dibawa masuk. Dan kalau ikutkan kepada rekod sehingga pada hari ini, maknanya kategori-kategori badan-badan persediaan halal ini boleh juga terdiri daripada sebahagiannya organisasi-organisasi Islam di negara tersebut.
dan ada juga sebahagian adalah organisasi swasta yang berdaftar di negara-negara masing-masing dan mereka memohon untuk mendapatkan pengiktirafan. Amanah diberikan kepada saya kira menjangkau 5 tahun, 6 tahun lebih lah, untuk saya mengendali dan mengepalai urusan untuk memberikan pengiktirafan badan perizinan halal luar negara tersebut. Dan selepas daripada itu, saya juga kemudiannya diberikan tanggungjawab untuk fokus kepada soal bilateral dan juga multilateral itu. Tentunya ada peri penting dan juga semangat yang kita nak tunjulkan, bukan hanya sekadar kita nak bagi pengiktirafan, that's it. Tidak, kita bagi pengiktirafan itu dengan matlamat. Satunya, kita peloporkan sebelum ini satu tema halal connecting the world. Maknanya kita nak membina satu perspektif yang sangat baik bahawa kita mempunyai satu platform yang cantik untuk kita menonjolkan kebaikan agama itu melalui aspek persegilan dan juga industri halal ini. Maknanya pembinaan satu, tentunya pembinaan ukhuwah di kalangan negara-negara yang terlibat. Bukankah cantik itu kita melihat masing-masing saling mampu bekerjasama untuk menaikkan satu segmen bisnes yang sangat baik dan memberikan kebaikan untuk semua orang. Bukan hanya kebaikan untuk pihak-pihak tertentu, tetapi konsep halal ini dia memberikan kebaikan kepada semua orang. Dan benda itu yang kita nak lahirkan, yang kita nak tunjulkan, atau kepentingan kita nak memberikan pengiktirafan halal kepada badan-badan perizinan halal ini. Kita bina ukhuwah, kita bina tautan persahabatan dengan kalangan-kalangan negara-negara luar, dan di situlah kita mula mengenali pertukaran budaya, bagaimana keperluan mereka menguruskan soal kefatwaan, penentuan hukum mengikut keperluan dan adat bagi sesebuah negara. Maka ini memberikan satu pulangan yang sangat positif kepada kita, dan kita dapat belajar lebih banyak akan soal bagaimana kita nak terus memperkukuhkan kedudukan dan juga proses kita nak mematangkan prosedur, peraturan persediaan halal yang ada pada kita sehingga hari ini. Maka ini proses yang sangat penting. Tidak semata-mata kita memberikan hanya semata-mata pengesahan pengiktirafan kepada badan-badan tersebut, tapi kita nak ambil bagaimana mereka mencorakkan, mereka membawa dan mereka present sistem mereka sesuai dengan keperluan dan juga cabaran-cabaran daripada setiap negara. Maka daripada situlah kita gemblengkan, akhirnya kita dapat terus memperkukuhkan proses pengiktirafan ini yang semakin matang. Dan kehadapan kita boleh lihatlah bagaimana proses daripada pengiktirafan. Sekarang ini orang mula bercakap soal akreditasi badan-badan perizinan halal negara. Maka ini juga ada satu tahap yang lebih kehadapan, dan tentunya kita tak boleh statik kepada aspek yang pengiktirafan saja, tapi kita kena mula menggerak langkah kepada sudut akreditasi dan bagaimana kita nak absorb pengiktirafan kita ini dalam supaya ia merge dengan proses akreditasi. Dan saya kira itu peluang yang kita ada dengan kematangan dan proses yang telah pun kita lalui itu. Maknanya kita perlu mencorakkan enjin yang baru supaya ianya lebih berdaya tahan dengan cabaran-cabaran baru yang akan datang, insya-Allah. Okey, baik. Memang kita tak nafikan bahawa kesan unprecedented situation sekarang ini dengan pandemik COVID-19 yang sedang aktif di seluruh negara dan malah seluruh dunia, ianya tidak kita nafikan bahawa ianya memberi kesan yang sangat besar. Kerana kalau kita lihat khusus kepada dalam aspek industri halal ini, norma dahulunya kita perlu ke lapangan, turun ke kilang, kita kena pergi audit badan perizinan halal, audit rumah sembelihan. Maka tiba-tiba 2 tahun lebih keadaan itu terhenti dan masing-masing kita terkejut dengan keadaan itu.
dan masing-masing kita tak menjangka impak dan kesannya itu. Dan rupa-rupanya ianya ada hikmah yang besar. Kerana kita sebelum daripada pandemik berlaku, kita telah pun bercakap soal revolusi industri IR 4.0, dan hikmahnya dengan keadaan pandemik ini kita terus belajar soal bagaimana nak implementasikan apa dinamakan sebagai revolusi industri itu, IR 4.0. Inilah hikmah yang besar, teladan yang diberikan kepada kita bahawa tidaklah Allah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Pasti ada hikmah di sebaliknya yang perlu kita lihat dengan akal, fikiran dan ilmu yang kita ada. Tentu sekali dalam pihak-pihak yang berkepentingan dalam aspek industri halal ini, kita perlu melihat jauh ke hadapan di sebaliknya. Bagaimana kalau dahulu kita kena secara fizikalnya turun melawat ke kilang, secara fizikalnya turun melawat ke badan-badan perjanjian halal untuk memberikan pengiktirafan, secara fizikalnya kita kena turun ke rumah-rumah sembelihan untuk melihat bagaimana aktiviti sembelihan itu. Saya alhamdulillah, maknanya lebih daripada 20 buah negara telah pun saya jelajahi untuk tentunya satu membuat pemeriksaan rumah sembelihan di luar negara, membuat pemeriksaan pengiktirafan badan-badan perjanjian halal luar negara, begitu juga membuat pemeriksaan ke atas produk luar negara yang nak diimport masuk ke dalam negara. Jadi berbalik kepada aspek tadi, dalam keadaan yang ada sekarang ini, bagaimana kita nak memastikan bahawa proses perjanjian halal kita itu kekal relevan, maknanya kekal berdaya saing. Tentu sekali kita perlu mengkreatifkan ia supaya ia berjalan sebagaimana biasa. Kalau dulu secara fizikal, maknanya sudah ada keperluan, desakan supaya ianya beralih kepada virtual punya audit, dan ini telah pun dijalankan dan terbukti berjaya dijalankan oleh pihak-pihak berautoriti di negara jiran kita sebagai contoh. Dan usaha itu telah pun juga kita mulakan sedikit sebanyak untuk melaksanakan virtual audit ini. Dan kehadapan kita perlu bersedia dengan ke arah itu, tidak hanya terhenti kepada soal kata membuat pemeriksaan di kilang-kilang produk makanan dan sebagainya, termasuk kosmetik tadi, tapi juga kita perlu melihat kepada bagaimana kita nak mengekalkan momentum kita tu dalam aspek aktiviti pengiktirafan badan perjanjian halal dan juga aspek pengiktirafan terhadap rumah-rumah sembelihan, kerana kita tak boleh nak bergerak. Maknanya 2 tahun dah tak boleh nak bergerak. Ini secara langsung memberikan kepada kita satu hikmah yang sangat baik untuk kita membuat alternatif kepada kelangsungan aktiviti perjanjian halal ini. Kalau melihat ke hadapan, suatu ketika dulu perjanjian halal ini banyaknya kita bercakap soal produk makanan, produk minuman suatu ketika, dan ianya berterusan sehinggalah sekarang soal perwisma makanan, perhotelan dan sebagainya. Hari ini dunia industri halal itu semakin membesar, semakin berkembang, dan lebih-lebih lagi tidak lagi hanya tertumpu perbicaraan kita kepada soal aspek produk makanan semata-mata. Kita telah mengorak langkah, kita menjadi negara terawal memperkenalkan standard farmaceutical, produk farmaceutical. Di situlah maknanya saya sebutkan di awal tadi, industri halal ini adalah proses untuk membina kesedaran, proses pembelajaran yang berterusan, dan bagaimana kita nak memberikan kefahaman kepada pengguna dan penggiat industri. Kalau kita lihat kepada permintaan ataupun demand di peringkat bukannya domestik tapi peringkat global pada hari ini, suatu ketika dulu kita fokus pada soal aspek produk makanan tambahan, minuman dan sebagainya. Tapi hari ini kita telah melihat bahawa fenomena ataupun wave baharu dalam industri halal ini dia sangat besar. Alhamdulillah, sebagaimana saya sebutkan bahawa Malaysia antara menjadi negara terawal memperkenalkan standard halal farmaceutical. Dan daripada situ bermula pada makanan, bergerak pada farmaceutical, terusnya merangkumi soal kosmetik, dan kemudian beralih kepada soal logistik, pengangkutan, pengudangan, peruncitan. Maknanya kalau kita lihat kepada skop rantaian halal itu, daripada farm to fork tu, kita dah mampu membina suatu ekosistem yang sangat baik
dan menyokong kepada pembangunan dan sumbangan sektor ekonomi baru melalui aktiviti industri halal ini. Maknanya, kalaulah dengan pengiktirafan dunia yang memberikan suatu pengiktirafan yang sangat tinggi kepada negara kita, Malaysia, sebagai hak pengeluar ingredien halal, maka di sinilah peluang untuk kita terus pertahankan dan membuktikan ianya benar-benar menjadi sebagai hak pengeluar ingredien halal. Berarti kita pergi ke mana-mana negara, kita boleh dapati produk ataupun ingredien kita itu berada di mana-mana negara selain daripada kita ni lah rantau Asia ni. Makna di sini peluang yang sangat besar, peluang yang sangat cerah untuk kita terus memastikan bahawa pengiktirafan yang telah kita ada itu relevan dan momentum itu boleh kekal dan tentunya boleh berdaya saing lah, kerana cabaran-cabaran kehadapan ini sangat besar. Dan kita sebut kata soal new source economy ini, halal sebagai new source economy ini, kita kena perlu terus kreatifkan dia, dan bagaimana kita nak memastikan ia terus kreatif dan boleh bergerak dengan baik. Tentu sekali kalau kata halal ni, kita tak boleh lari jauh, kerana punca utama dia adalah bagaimana kita nak memastikan aspek pensijilan itu berjalan, dan pensijilan itu tidak hanya terhenti dalam sebagaimana skop yang kecil, tapi kita perlu mengorak langkah, membuka pintu untuk kita meremajakan aspek pengurusan pensijilan halal kita ini, dan kita boleh adapt dengan keperluan semasa, boleh adapt dengan revolusi semasa, dan yang paling penting kita nak pastikan bahawa kita punya sijil, kita punya logo itu dapat diterima, maknanya diakreditasi, diberikan pengiktirafan, diberikan jaminan penerimaan oleh semua kuasa-kuasa besar di luar negara. Ini satu cabaran kehadapan dan juga satu peluang kehadapan, kerana kita telah pun berada di pentas industri halal ni lama, terlalu matang lah kalau boleh kita katakan. Maknanya bila dah lama ni, sepatutnya kita dah berada pada satu tahap yang sangat besar, dan peluang itu, kehadapan itu sangat cerah. Kalau saya boleh ambil sedikit pengalaman semasa saya diberikan tanggungjawab menjadi ketua sekretariat untuk mengemudi satu program besar negara pada tahun 2019. Alhamdulillah, pada tahun tersebut kita berjaya menganjurkan satu program yang dinamakan Global Halal Summit. Suatu penjenamaan baharu, dan amanah itu, tanggungjawab itu sangat besar lah untuk kita merangkumkan kebanyakan agensi-agensi besar, dan kita duduk bersama dan kita janakan satu program, dan kita memecah rekod pada tahun 2019 dengan penyertaan saya kira lebih 3,000 peserta daripada luar negara. Ini merupakan satu kejayaan yang sangat besar, dan kita telah meletakkan satu penanda aras yang tinggi. Satunya adalah aspek penganjuran program-program bertaraf antarabangsa. Yang kedua, kita mengekalkan relevansinya kedudukan kita sebagai peneraju halal, bukan hanya peringkat domestik, akan tetapi peringkat antarabangsa. Baik, tentunya ini satu permasalahan ataupun persoalan yang sering kali berbangkit. 15 tahun saya berada di medan industri halal ini. Kalau dahulunya kita lihat trend, dulunya dipanggil surat berantai. Kerana dulu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada media sosial ini, tak ada. Daripada surat berantai itu, dia dengan ledakan media sosial ini, dia berubah trend. Maknanya dah mula viral, kongsi maklumat, lepas tu dia letaklah. Yang sedihnya, sebahagian viral tu dia letakkan orang-orang yang ternama, orang-orang agamawan yang ternama. Maknanya ditempelkan sekali untuk nak membuktikan bahawa berita viral yang dibuat tu berita viral yang boleh katakan sahih lah. Pokoknya benda tu tak berlaku. Sebagai pengguna yang
bijak dan pengguna yang telah mempunyai ciri-ciri ataupun akhlak yang baik ini, kita perlu menjadi seorang yang sabar. Tentunya pertama sekali kita perlu didik jiwa diri kita dan masyarakat kita ni untuk jadi sabar setiap kali menerima apa-apa jua maklumat yang viral ini. Dan di sinilah saya nak berikan penekanan, maknanya 15 tahun saya berada tu, macam-macam ragam saya jumpa, dan kita punya corak dan kotak pemikiran kita juga sangat berbeza-beza. Jadi di sini peranan yang sangat penting yang perlu dimainkan oleh semua orang. Kita tidak boleh letakkan tanggungjawab itu hanya di bahu pihak berautoriti semata-mata, tapi semua orang perlu mainkan peranan untuk kita membina kefahaman dan kesedaran. Satunya, nak memaham bagaimana proses dan peri pentingnya soal kata kita nak mencari produk yang ada logo halal ini. Setengah orang, dia pun tak kenal logo halal macam mana, apa bentuknya. Ini masalah sebahagian orang yang ada. Boleh dikatakan dalam setengah keadaan tu dia malas nak mencari maklumat. Bila dapat berita yang viral tu, itu dia nak mula jadi berita terawal tu, itu masalah kita. Jadi di sini peranan kita untuk kita membina kesedaran masyarakat untuk memahami, logo halal Malaysia ni macam mana, berapa bentuk dia, logo halal luar negara ni macam mana dan bagaimana rupa bentuknya. Ini tanggungjawab kita semua. Jangan mudah-mudah kita terima maklumat tanpa kita memeriksa, tanpa kita tapis, kemudian kita sebarkan maklumat itu. Ini satu pada saya sikap yang perlu kita buang dan kita ubah corak dan juga bagaimana kita menerima sesuatu maklumat itu. Boleh jadi apa maklumat yang tersebar tentang viral produk tu tak halal, produk yang tak halal tu, boleh jadi maklumat berita tu berita yang dah di recycle puluhan tahun sebelum ini. Ada sebahagian tu maklumat, kalau dalam rekod kita tu banyak maklumat yang dah pun expired lah, 6-7 tahun dah berlaku, tapi benda tu diulang. Sebab tu saya kata tadi, dengan ledakan media sosial ni, orang menjadi bijak. Maknanya ditransformkan maklumat itu seolah-olah macam baru berlaku semalam. Ini yang selalunya timbul. Jadi usaha berterusan kita juga telah pun ada, dan ianya tentu sekali perlu lebih lagi diaktifkan dan dikreatifkan supaya maklumat itu sampai kepada semua peringkat. Kita nak pastikan bahawa maklumat itu sampai, dan maklumat yang sampai itulah maklumat yang sahih, supaya kita sentiasa hidup dengan maklumat yang sahih. Jangan membiasakan kotak pemikiran kita dengan maklumat yang tidak sahih, kerana dia akan memberi kesan kepada kita dan membentuk corak pemikiran kita. Kalau kita seronok dengan berita-berita yang tidak sahih, khususnya aspek produk halal ini, maka akhirnya kita akan terbiasa dengan suka menyampaikan maklumat-maklumat tersebut. Saya yakin insya-Allah akhirnya kita akan dapat menepis dan menapis maklumat-maklumat yang tidak benar. Itu penting tu, menapis dan menepis. Kalau kita melihat dalam konteks aktiviti dagangan, import dan juga ekspor ni, sekiranya maklumat itu menjadi terlalu viral dan memberikan kesan dan memberikan satu perspektif yang negatif, akhirnya dia akan memberikan kesan pada soal kata bagaimana kita nak memastikan kelangsungan. Kalaulah contoh yang kena itu usahawan IKS, industri desa dan sebagainya, kita boleh bayangkan bagaimana keadaannya. Dia nak survive, nak bangkit semula daripada serangan viral tadi itu, dan nak meletakkan dirinya balik dalam arus perdana ni, tentu sekali ianya akan memberikan kepayahan dan juga kesukaran kepada mereka. Maka di sini kita pun melihat jauh ke hadapan. Bukan, kita tidak hanya semata-mata fokus kepada penentuan produk itu halal ataupun tidak, akan tapi kita kena melihat jauh ke hadapan. Kita nak membina satu ekosistem bahawa industri halal dan sistem jaminan halal ini boleh duduk sama tinggi dengan aspek-aspek yang lain. Maknanya dia ada standard dia yang hebat dan boleh diterima masyarakat dunia. Itu yang pentingnya.
kerana impact dia akhir sekali orang akan melihat, wah bagusnya sistem ini, hebatnya sistem ini, dan sedikit sebanyak kita boleh mendidik warga masyarakat kita khususnya dan juga masyarakat dunia akan kebaikan dan mesej yang baik di sebalik industri halal dan persediaan halal ini. Oh, ini tentunya sangat menarik untuk dikongsikan. Kalau kita masih ingat, kita negara dilanda satu keadaan krisis halal satu ketika dulu, kalau tak salah saya sekitar tahun 2004 ataupun 2005 macam itulah. Maknanya peristiwa pada ketika itu berlakunya pencemaran produk casing sosis yang digunakan untuk menghasilkan produk sosis tu. Pada ketika itu, kita mula membuka mata bahawa halal ini penting. Halal ini perlu dijaga. Pada ketika berlaku pencemaran lah, penggunaan casing untuk menghasilkan sosis itu dibuat daripada bahan-bahan yang tidak halal, khususnya daripada unsur khinzir lah. Habis, makna menjadi gempar satu negara. Itu berlaku sekitar tahun 2003-2004 begitu. Alhamdulillah, daripada situ kita mula membina sistem baru, memperkemaskan sistem kita, menambahkan keanggotaan sehinggalah tahun 2008 kalau tak salah saya, kita dilanda dengan satu peristiwa, sekali lagi krisis halal. Pada ketika itu saya terlibat secara langsung sebagai jurucakapnya, terlibat secara langsung sebagai negotiatornya, terlibat juga secara langsung memberikan penerangan dan penjelasan, hingga kan saya juga terlibat secara langsung menjadi panel untuk mengupas isu berkaitan dengan satu produk coklat yang adanya unsur DNA babi. Maknanya sangat kritikal pada ketika itu insiden yang berlaku. Sehingga kan saya juga seperti yang disebut tadi, saya dijemput ke pentas forum secara langsung di satu platform dan membicarakan secara langsung dengan pengguna dan orang ramai pada ketika itu. Itu momen-momen yang sangat, saya kira ini sangat mencabar dan menguji bagaimana sikap profesionalisme kita itu kita nak tonjolkan dan kita nak handlekan krisis ini sebaik mungkin. Kerana ia tentu sekali memberi kesan yang besar dan impak yang besar kepada pemilik produk. Tapi ia juga telah membina satu persepsi dan juga corak perspektif baru masyarakat kita kepada aspek halal ini. Memang itu pengalaman yang tidak boleh saya lupakan dan ia masih terpahat sehingga sekarang, kerana saya perlu berhadapan dengan pelbagai pihak. Maklumlah sebagai jurucakap yang diberikan amanah oleh pihak pengurusan, maka saya mengambil tanggungjawab itu walaupun pada ketika itu masih lagi dalam usia awal industri halal ini. Tapi rupa-rupanya cabaran yang diambil itu memberikan keyakinan kepada saya dan memberikan pengalaman yang sangat baik bagaimana kita nak berhadapan dan nak mengawal isu itu dan nak memberikan respon yang baik kepada semua pihak supaya maklumat yang kita sampaikan itu maklumat yang bertepatan, maklumat yang tepat dan sahih. Tidak dilupakan juga apabila saya diberikan amanah untuk membawa suara Malaysia di pentas rundingan di Eropah dan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang kita punya sistem, kita punya stand dan perspektif kita dalam kita membina standard dan juga prosedur halal di Eropah. Rundingan itu berjalan dengan baik. Respon yang diterima oleh pihak berkuasa di Eropah juga sangat baik. Dan saya berseorangan pada ketika itu berserta dengan teman-teman daripada agensi-agensi lain. Jadi agensi agama ini saya mewakili Malaysia pada ketika itu dan berhadapan dengan berdialog, berunding dan akhirnya dapat mencapai satu keputusan yang baik dan kita berjaya mempertahankan standard, kita berjaya mempertahankan sistem dan kita berjaya merelevankan sistem yang telah pun kita bina selama ini dan boleh diterima oleh semua pihak, insya-Allah.
Dengan pengalaman lebih 15 tahun, yang antara yang terakhir maknanya saya terlibat bersama dengan platform-platform. Saya sebutkan tadi, saya dah sentuh sikit soal kata bilateral dan multilateral sebagainya, dan saya boleh melihat ke hadapan suatu peluang yang sangat besar kepada semua pihak bila mana saya terlibat secara langsung negotiation di platform free trade agreement bersama dengan pihak European Union sebagai contoh, kemudian terlibat secara langsung dengan di platform SMIC, OIC sebagai contoh, dan juga rundingan-rundingan yang lain dengan pihak Australia, pihak New Zealand melalui special task force untuk halal food. Begitu juga dengan rakan-rakan negara ASEAN kita yang saya juga terlibat secara langsung, ASEAN Working Group on Halal Food. Begitu juga dengan IMTGT, rakan-rakan kerjasama ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kita boleh melihat bahawa dengan adanya platform ataupun new source ekonomi ini, rupa-rupanya banyak negara telah mula membuka mata. Dengan usaha yang kita telah lakukan, dengan usaha yang telah kita mulakan, rupa-rupanya negara-negara luar mula melihat akan keperluan. Kerana satu, mereka mempercayai bahawa kita nak bercakap dengan negara-negara luar, kita tak boleh gunakan bahasa yang terlalu kefatwaan sangat. Itu sukar untuk difahami. Tapi kita kena bercakap bahasa standard dengan pihak-pihak luar negara untuk kita memahamkan mereka. Daripada situ juga belum-belumalah pihak luar negara ini mula memperkenalkan standard-standard halal negara masing-masing. Kita melihatlah di situ impact, dan secara langsungnya saya terlibat dan melihat dengan sendirinya bagaimana perkembangan negara-negara. Kalau kita ambil negara-negara Emirates Arab Bersatu sebagai contoh, mereka telah menggerakkan usaha dan memulakan langkah untuk membina standard kawalan halal, produk halal, kawalan logo halal dalam pasaran negara mereka. Dan ini merupakan satu hikmah dan kebaikan. Maknanya kalaulah semua industri mempunyai kesedaran dan mula membuka mata dan tidak hanya melihat bahawa ekonomi mereka itu hanya bergerak dalam satu lingkungan yang kecil, maka inilah peluang yang pada saya, peluang yang sangat besar, khususnya kepada pemain-pemain industri. Maknanya mengorak langkah. Negara-negara luar sedang membina satu sistem, membina standard negara masing-masing sebagai satu jaminan produk dan juga menjadi satu new source ekonomi kepada negara mereka. Maka kenapa tidak kita pemain-pemain industri domestik khususnya mula mengorak langkah, mempersiapkan diri untuk bersama rebut peluang cepat-cepat, tak kiralah produk apa pun. Jadi maknanya ada usaha, ada kesedaran, akhirnya dapat berjalan halal, kita dah boleh bawa produk itu keluar negara. Tentu sekali kita perlu bekerjasama lah tentunya supaya maklumat dan juga proses-proses itu dapat kita patuhi sebaiknya mengikut keperluan dan juga bidang kuasa agensi masing-masing. Saya kira nasihat yang terbaik untuk semua supaya kita cepat dan segera bangkit untuk memastikan bahawa produk kita itu diberikan pengesahan halal. Akhirnya manfaat itu bukan hanya kepada industri kita semata-mata, akan tapi kita memberikan pulangan kepada negara dan kita mencipta new source ekonomi dan kita kekalkan momentum new source ekonomi itu produk ataupun dagangan produk halal ini. Kerana masa depannya sangat cerah dan dunia telah memberikan pengiktirafan bahawa produk halal ini selamat, produk halal ini berkualiti, produk halal ini terjamin. Maknanya dia memenuhi keperluan untuk semua. Maknanya bertepatanlah dengan istilah bahawa halal for all tu. Kerana jaminan itu untuk semua dan semua orang boleh menikmati kebaikan di sebalik produk-produk halal itu. Wallahu ta'ala alam.
InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Naim di atas perkongsian dan sesi temu bual pada hari ini. Alhamdulillah banyak yang kita pelajari dan juga banyak yang kita boleh bawa pulang sebagai panduan lah untuk kita berhadapan dengan isu-isu cabaran semasa dan juga bagaimana untuk kita menghadapi industri pada hari ini, insya-Allah. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Naim. InsyaAllah sebelum berakhir saya akhiri dengan 2 rangkap pantun lah seperti biasa. Okey, ambilkan saya buah delima, masak sebiji di balik daun. Budi tuan saya terima jadi kenangan bertahun-tahun. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga semuanya semakin sukses. InsyaAllah Ustaz, harapnya kita boleh berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada semua warga penonton Verify Halal TV, sebagai penghujung perkongsian kita pada hari ini, ada sedikit bonus oleh Ustaz Muhammad Naim. Beliau pernah menjuarai pertandingan musabaqah tilawah Al-Quran belia peringkat negeri Kedah. Oleh itu, saya mempersilakan Ustaz untuk mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.